Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam produktif. Anda bersama saya, Nurul Farahatun Najihan binti Jusoh dari Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dalam program MPC Productivity Talk siri ke-10. Kami bawakan anda pada hari Jumaat jam 3 petang di MPC FB Live. Stay tuned. Bersama kita hari ini adalah Puan Syahriza Bahari, Timbalan Pengarah serta Encik Edward Binti, Pengurus Kanan Seksyen Daya Saing Negara, Bahagian Pembangunan Produktiviti dan Daya Saing MPC. Apa khabar Puan Syahriza dan Encik Edward? Terima kasih Puan Syahriza dan Encik Edward kerana dapat hadir memeriahkan program MPC Productivity Talk pada kali ini. Izinkan saya untuk memulakan sesi pada hari ini dengan memberikan sedikit pengenalan tajuk kita, iaitu memperkukuh persekitaran kawal selia melalui peraturan tangkas. Seperti yang kita sedia maklum, kepesatan perkembangan teknologi digital telah merubah landscape ekonomi di seluruh dunia termasuk Malaysia. Pandemik COVID-19 telah memaksa perniagaan tradisional untuk beralih kepada perniagaan dalam talian, dan ini mempercepatkan lagi gelombang perubahan penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi dan pendigitalan telah meliputi dalam pelbagai bidang. Soalan saya pertama kepada Puan Syahriza Bahari. Apakah inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan seiring dengan perkembangan dan perubahan landscape ekonomi ke arah teknologi digital di Malaysia? Terima kasih Puan Farah. Jadi untuk makluman tuan-puan, bagi memberi respon keadaan perubahan ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah melancarkan rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia pada 9 Februari 2021. Inisiatif kerajaan ini bertujuan untuk merapatkan jurang digital di kalangan penduduk Malaysia dan menaik taraf sistem perkhidmatan kerajaan. MyDigital ini menetapkan gabungan inisiatif dan sasaran berentasi 3 fasa pelaksanaan hingga tahun 2030. MyDigital menjadi inspirasi kerajaan dalam mentransformasi negara berpendapatan tinggi yang berpacukan pendigitalan. Sasarannya untuk menjadikan Malaysia sebagai peneraju serantau dalam sektor ekonomi berasaskan digital. Rangka tindakan ini menggariskan usaha, inisiatif dan penerapan rangka kerja tadbir urus yang penting untuk memacu penyampaian serta pendekatan terhadap kerjasama kerajaan, sektor awam, perniagaan, sektor swasta serta rakyat Malaysia. Melalui inisiatif ini, aspirasi MyDigital bakal dipenuhi melalui 3 fasa pelaksanaan. Ia meliputi 6 teras utama, 22 strategik, 48 inisiatif nasional dan 28 inisiatif sektoral sehingga tahun 2030. Encik Edward, boleh terangkan sedikit prinsip utama yang digariskan dalam MyDigital? Terima kasih Puan Moderator. MyDigital membolehkan Malaysia memanfaatkan sepenuhnya ekonomi digital dan pelengkap kepada dasar pembangunan negara iaitu Rancangan Malaysia ke-12 atau RMK 12 dan Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030
untuk memastikan usaha yang berstruktur dan terselaras bagi mencapai matlamat yang sama. Ia berpandukan kepada 3 prinsip utama, iaitu yang pertama, inclusivity, iaitu untuk memastikan tiada sesiapa yang tertinggal, kesan daripada pendigitalan. Yang kedua, etika, untuk memastikan data dan peralatan digital digunakan secara beretika. Dan yang ketiga, kepercayaan, iaitu untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital tanpa mengabaikan kerahsiaan dan keselamatan cyber. My Digital adalah satu agenda besar negara yang akan memayungi pelbagai usaha serta inisiatif kerajaan dalam mentransformasi Malaysia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi yang berpancukan teknologi dan pendigitalan serta menjadi peneraju serantau dalam ekonomi digital. My Digital merangkumi rangka tindakan holistik untuk mendorong pembentukan masyarakat yang berintegrasi dengan teknologi, ditadbir secara inklusif serta adil bagi memastikan kemakmuran bersama untuk rakyat. Okey, Puan Shariza, jadi apakah tanggungjawab MPC dalam My Digital ini? Okey, Farah. Dalam My Digital, MPC telah dipertanggungjawabkan untuk meneraju inisiatif yang menerima pakai pendekatan kawal selia yang tangkas, iaitu Agile Regulation, untuk memenuhi keperluan perniagaan dalam ekonomi digital. Seperti yang telah digariskan di dalam My Digital, objektif strategi ini adalah untuk mewujudkan persekitaran kawal selia yang kondusif untuk pembangunan ekonomi digital serta menyemak semula keperluan kawal selia untuk memudah cara inovasi dan memperluas liputan untuk merangkumi teknologi dan model perniagaan baru, Farah. Jadi, pengawal selia perlu berubah dari pendekatan kawal selia tradisional kepada kawal selia yang tangkas bagi menangani cabaran kepesatan teknologi dan model perniagaan yang inovatif. So, bila kita lihat outcome dari segi inisiatif ini, dia akan dapat meningkatkan kemasukan perniagaan baru dalam pasaran dan mewujudkan lebih banyak peluang untuk mentransformasikan struktur industri. Ia turut menyasarkan sumbangan kepada pewujudan sekurang-kurangnya 5,000 syarikat pada peringkat permulaan, iaitu startups pada tahun 2025, Farah. Inisiatif ke-10 ini mengokohkan persekitaran perniagaan. Untuk itu, kerajaan melalui pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan atau pemudah sentiasa komited untuk memastikan peraturan yang tangkas atau Agile Regulation dilaksanakan bagi mendorong pelaburan semula perniagaan domestik. Okey, Cik Edward. Boleh tak kalau Encik Edward terangkan mengapa pentingnya peraturan tangkas dalam situasi Malaysia sekarang dan apakah peranan pengawal selia dalam perkara ini? Okey, satu soalan yang baik. Okey, peningkatan dan pembaharuan melalui pendekatan peraturan tangkas yang sangat penting dengan kemerosotan ekonomi global disebabkan oleh kesan wabak pandemik COVID-19. Okey, jadi peraturan tangkas ni bermaksud perubahan bagi pembuatan dasar yang fleksibel untuk membolehkan mekanisme semasa dan terkini berfungsi dengan pantas, mudah dilaksanakan, telus dan mendapat ataupun boleh diukur dengan baik. Okey, jadi rangka tindakan ini akan memacu ekonomi digital dengan mengoptimumkan peluang digital yang wujud merentas masyarakat, perniagaan dan juga kerajaan. Dan lagi satu, peranan pengawal selia di Malaysia perlu mengemaskini peraturan-peraturan di bawah silan mereka dengan sewajarnya melalui pelaksanaan peraturan tangkas agar sesuai dengan keperluan perniagaan pada masa ini. Dan di dalam era kemunculan teknologi baru, pengawal selia perlu mengubah penyampaian peraturan dengan lebih cepat supaya beban peraturan yang menghalang perniagaan untuk meningkatkan produktiviti, pendigitalan dan daya saing dapat dikurangkan. Encik Edward ada menyatakan bahawa pengawal selia perlu mengemaskini peraturan-peraturan di bawah selia kementerian agensi masing-masing. Ini boleh dikaitkan dengan amalan baik peraturan ataupun CRP. Okey, Puan Shariza, boleh tak Puan Shariza kongsikan sedikit apakah hubung kait CRP dan peraturan tangkas? Okey, Farah. Thank you, Farah. Jadi, kita semua sedia maklum, amalan baik peraturan ataupun Good Regulatory Practice GRP merupakan satu amalan yang diguna pakai bagi penghasilan polisi dan peraturan yang merangkumi prinsip, kaedah dan panduan. Ia bertujuan untuk meningkatkan kualiti peraturan. Seterusnya, dapat melonjak pertumbuhan produktiviti negara kita.
Jadi untuk kita memastikan GRP ni dia punya tujuan adalah untuk sesuai untuk tujuan fit for purpose dan akan membawa kepada matlamat dasar awam yang ingin dicapai secara seimbang, adil dan telus. Di dalam elemen amalan baik peraturan iaitu strategi pelaksanaan ada menyatakan bahawa semua pihak pengawal selia, pembuat dasar dan pihak berkuasa perlu melakukan semakan kepada peraturan yang sedia ada bagi menjalankan satu transformasi ke arah digital regulatory framework. Jadi MPC telah memperkenalkan banyak alat-alat pengurusan amalan baik peraturan. Antara yang boleh dikaitkan dengan peraturan tangkas adalah penilaian ex post ke atas peraturan sedia ada ataupun kita panggil ex post evaluation. Ia merupakan satu perkara penting di mana semua polisi dan peraturan perlu disemak setiap 5 tahun bagi memastikan ianya sentiasa relevan dalam apa jua keadaan. Jadi berdasarkan pengalaman pelaksanaan amalan baik peraturan, banyak peraturan yang telah lapuk telah memberikan bebanan peraturan yang tak wajar kepada pemain industri dan pelabur. Selain daripada itu, semakan penting bagi menilai pelaksanaan mencapai objektif yang dilaksanakan. Sekiranya ianya gagal, contoh tahap pematuhan hanya 60%, maka strategi baru perlu dilaksanakan bagi memastikan ianya mencapai objektif yang disasarkan bagi menjamin kesejahteraan, keselamatan dan kesihatan rakyat dan semua pihak berkepentingan. Okey, terima kasih Puan Syahriza di atas penerangan tadi. Okey, Encik Edward, kita tahu bahawa transformasi digital membuka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan produktiviti melalui inovasi dan dapat mengurangkan kos perniagaan. Transformasi digital juga telah memberi impak terhadap produktiviti syarikat, individu dan juga industri. Okey, di samping itu, polisi perlu diperkukuh bagi menyokong penyebaran pengetahuan di dalam negara seperti penggunaan teknologi yang lebih luas dan menguatkan hubungan di antara sains dan industri. Okey, Encik Edward, boleh terangkan sikit apakah beberapa cabaran yang dihadapi oleh pengawal selia yang boleh menghalang pertumbuhan produktiviti perniagaan berpacukan penggunaan teknologi dan model perniagaan yang inovatif? Okey, dia punya cabaran tu banyak. Okey, so antara cabaran yang telah dikenal pasti yang pertama, peraturan sedia ada tidak dapat menyaingi kecepatan perubahan teknologi ataupun dalam arti kata lain pacing problem. Jadi kepesatan perubahan teknologi dan inovasi menyebabkan pengawal selia tidak sempat melakukan pindaan peraturan bagi memenuhi keperluan peniaga berasaskan teknologi yang dinamik dan sentiasa berubah dengan keperluan semasa. Sebagai contohnya, Peraturan Penerbangan Awam 2016 di mana dalam peraturan tersebut dia tidak membenarkan pengguguran partikel dan binatang bagi kerja keudaraan dan juga pengendalian. Jadi ia melainkan jika dengan keizinan bertulis kepada ketua pengarah yang menyebabkan teknologi drone tidak dapat digunakan bagi kerja-kerja operasi pertanian dan perkhidmatan dan juga penghantaran barang. Okay. Yang kedua ialah berkenaan dengan kerangka peraturan sedia ada yang tidak sesuai bagi keperluan teknologi disruptif dan model perniagaan baru atau fit for purpose problem. Jadi lazimnya peraturan sedia ada ini direka bentuk bagi mengawal selia industri tradisional yang tidak sesuai dengan model perniagaan baru. Sebagai contohnya SOCA. Okay. Sebuah syarikat yang menggunakan aplikasi platform perkongsian kenderaan ia tidak boleh memenuhi keperluan lesen sewa kereta di bawah Akta Pelesenan Kenderaan Pelancongan 1999 yang mana ia memerlukan pemegang saham dengan pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun dalam bidang pelancongan. Jadi ini menyebabkan model perniagaan SOCA bukan khusus untuk sewa kereta bagi pelancong. Okey, Puan Syahriza, mungkin Puan Syahriza juga ingin kongsikan sekiranya ada cabaran-cabaran lain kepada audiens semua. Okay, thank you Farah. Jadi satu poin yang maybe saya boleh tambah di mana peraturan yang terlalu preskriptif iaitu prescriptive regulation menghalang peniaga menggunakan teknologi terkini bagi memenuhi keperluan pelanggan dan pada masa yang sama masih memenuhi objektif peraturan bagi melindungi kesejahteraan pengguna dengan cara yang inovatif. Sebagai contoh, kepadatan penduduk di tengah-tengah bandar besar semakin bertambah menyebabkan bangunan yang tinggi bukan sahaja diperlukan bagi kegunaan pejabat atau kediaman semata-mata tetapi terdapat keperluan bagi mendirikan hospital bertingkat tinggi.
Jadi garis panduan pembinaan hospital swasta oleh Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta SIKAP di bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 telah mencadangkan pembangunan hospital swasta melebihi 12 tingkat atau 48 meter dari alas bawah tanah perlu mempunyai pelan pengurusan bencana hospital. Negara seperti Hong Kong telah pun menggunakan teknologi dan kaedah baharu sistem pengurusan bencana yang telah digunakan oleh pengawal selia bagi bangunan hospital yang tinggi. Hasil kerjasama rapat MPC dan KKM, garis panduan pembinaan hospital swasta bertingkat tinggi telah dibangunkan. Hasilnya, Hospital Pakar Kanak-kanak dan Wanita Avicenna di Shah Alam merupakan hospital swasta bertingkat tinggi yang pertama di Malaysia berjaya mendapat lesen untuk dibenar beroperasi. Peraturan Tangkas meningkatkan produktiviti Malaysia. Perkembangan dan penggabungan teknologi digital yang pesat telah memberi impak besar kepada kehidupan kita, masyarakat, industri dan negara. Pelbagai inovasi produk dan perkhidmatan telah dihasilkan dengan pantas dalam semua industri. Bayangkan, kereta elektrik tanpa pemandu. Tidak pernah kita terfikir 20 tahun lalu, ia sudah menjadi realiti sekarang. Hakikatnya, inovasi kereta elektrik tanpa pemandu ini akan merubah cara kita bergerak dari satu tempat ke satu lokasi yang lain. Malah inovasi penting ini turut memberi impak besar secara langsung kepada perniagaan termasuk syarikat insurans, institut latihan memandu, stesen minyak, parkir dan bengkel membaiki kereta. Semuanya pasti akan berubah. Persoalannya, adakah peraturan-peraturan sedia ada masih kekal relevan pada ketika itu? Untuk mengawal selia semua inovasi dan perubahan tersebut, sudah tentu dan pasti tidak relevan. Sebagai tindakan yang proaktif, semua pemegang taruh perlu berkolaborasi mengkaji impak ke atas industri. Pengawal selia, pemain industri, pengguna serta pakar industri perlu merangka solusi terbaik untuk membenarkan inovasi yang membawa kebaikan kepada pengguna. Pengawal selia pula perlu memudah pematuhan dan cekap dalam penyampaian peraturan. Peraturan tangkas atau Agile Regulation perlulah dijadikan agenda utama negara untuk terus memaksimalkan penciptaan inovasi. Pemain industri perlu dibenarkan seawal mungkin mengambil risiko mencipta inovasi dengan menggunakan teknologi baharu jika Malaysia ingin menjadi peneraju industri. Banyak peluang pekerjaan baru akan terhasil. Peraturan tangkas adalah solusinya. Mengapakah peraturan tangkas penting? Peraturan tangkas menjadi pemangkin kepada Malaysia maju dan makmur. Pada masa yang sama, produktiviti turut sentiasa menjadi keutamaan kita semua. Pesanan ini disediakan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia. Jadi soalan saya seterusnya kepada Encik Edward, apakah pelan tindakan APC dalam mengatasi isu dan cabaran kawal selia tersebut? Okey, untuk makluman semua, tindakan dan usaha ke arah peraturan tangkas ni sebenarnya telah bermula sejak tahun 2021, iaitu tahun lepas, dan sehingga kinilah. So, antaranya adalah yang pertama, menyebar luas dan meningkatkan pengetahuan pengawal selia bagi menggunakan pendekatan peraturan yang tangkas melalui siaran akhbar. Yang pertama. Yang kedua, program ASEAN OECD Good Regulatory Practice Network, GRPN, persidangan APEC kali ke-14 bagi amalan baik peraturan GRP. Yang seterusnya, perkongsian pengetahuan oleh tenaga pakar seperti OECD dan juga Bank Dunia di mesyuarat pemudah sektor swasta dan libat urus. Okey, yang kedua, mengenal pasti isu-isu berkaitan peraturan yang menghalang peniaga mengadaptasi teknologi dan juga model perniagaan baru melalui program Malaysia Mudah ataupun singkatan dia My Mudah. Okay. Dan antara isu-isu yang telah dikenal pasti dan sedang ditangani adalah berkaitan dengan Airbnb, Soka, Dr. Toyu dan lain-lain lagi. Dan yang ketiga ni, membangunkan tata kelakuan ataupun Code of Conduct untuk mengawal selia bagi mengamal pendekatan peraturan yang tangkas. Dan yang keempat, menyemak dan mencadangkan penambahbaikan peraturan dengan pendekatan kawal selia yang relevan. Dan yang kelima, perbincangan dan kerjasama bersama Future Rise
Di mana Fisheries ni adalah agensi yang mendarajui inisiatif National Regulatory Sandbox telah diadakan bagi menyusun strategi untuk memperluaskan sandbox kawal selia. Okey, bagi soalan terakhir, apakah hala tuju dan harapan MPC dalam inisiatif peraturan tangkas di Malaysia? Okey, thank you Farah. Jadi pada saya MPC kita akan meneruskan peranannya lah dalam meningkatkan kualiti peraturan termasuk usaha-usaha untuk melonjakkan produktiviti negara melalui peraturan tangkas. Jadi kita dah daripada tadi kita dah explain jadi keperluan terhadap peraturan tangkas ini sangat penting dan turut disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dalam ucapan semasa program strategik memperkasa rakyat ekonomi iaitu Pemerkasa pada 17 Mac 2021. Jadi MPC bersama-sama dengan pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan ataupun pemudah akan sentiasa komited untuk memastikan peraturan yang tangkas dilaksanakan bagi mendorong pelaburan semula perniagaan domestik, Farah. Terima kasih Puan Shariza dan Encik Edward di atas pandangan serta perkongsian itu tadi. Demikianlah penerangan terperinci dan kupasan bagi tajuk kita pada hari ini, memperkukuh persekitaran kawal selia melalui peraturan tangkas. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada tetamu jemputan kita, Puan Shariza Bahari, Timbalan Pengarah, serta Encik Edward Binti, Pengurus Kanan, Seksyen Daya Saing Negara, Bahagian Pembangunan Produktiviti dan Daya Saing MPC. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama, Jumaat 3 petang. Stay safe, kekal positif, kekal produktif.